sejahtera, salam UiTM di hatiku. Nama diberi, aku Dato' Ani binti Zulfa. Saya merupakan pelajar pengajian perbankan PA 119. Video pada kali ini merupakan tugasan bagi subjek HBU 111. Video pada kali ini mengandungi dua elemen. Yang pertama merupakan pelajaran kawat dan yang kedua merupakan ikhtiar hidup. Saya akan memulakan kawat dengan pelajaran ke kanan lurus. Squat, kanan lurus. Video ini merupakan pelajaran ke kanan lurus. Ketika pelantun mendapat arahan ke kanan lurus, mereka haruslah berdiri tegak dalam keadaan sedia. Melipukan tangan kanan dengan lurus dan tangan tersebut haruslah terkena pada orang yang berada di sebelah kanan. Dan kepala mereka menoleh ke kanan. Manakala posisi badan hendaklah statik. Jika badan digerakkan juga ke kanan, maka barisan tidak akan lurus dengan baik. Dan video kedua merupakan hormat selaku terima gaji. Dari kiri, cepat jalan. Hormat ke hadapan, hormat selaku ketua masjid, hormat. 1, 2. 2 hormat, 2 potong. 2 hormat, 2 potong. 2, 1, 2. 2 hulur, 2 tarik. 2 hulur, 2 tarik. 2, 1, 2. 2 hormat, 2 potong. 2 pusing, 2 hentak, 2 maju. Jadi, penerangan bagi video kedua iaitu hormat selaku terima gaji. Pelantun akan memulakan gerakan cepat jalan dengan dimulai dengan kaki kiri, seterusnya kaki kanan. Setelah itu, pelantun akan memberi arahan hormat selaku terima gaji, hormat. Maka pelantun akan henti dan akan hormat sebanyak 2 kali. Setelah itu, mereka akan maju ke hadapan dan hulur sebanyak 2 kali. Setelah itu, pelantun akan undur selangkah ke belakang, lalu mereka akan tabik hormat juga sebanyak sekali. Setelah itu, mereka akan pusing dan maju. Video ketiga merupakan kawat buka dan tutup barisan. Barisan hadapan sahaja, buka barisan, gerak. 1, 2. Barisan hadapan saja, tutup barisan, gerak. 1, 2. Penerangan bagi video buka barisan. Ketika pelatih mendapat arahan buka barisan, kaki kiri haruslah digerakkan sebanyak 90 darjah ke hadapan sebanyak 15 inci, kemudian diikuti dengan kaki kanan sebanyak 30 inci. Setelah itu, kaki kiri hentak dan diikuti dengan kaki kanan. Jika pelantun mendapat arahan tutup barisan, mereka akan mulakan dengan kaki kiri sebanyak 15 inci. Seterusnya akan diikuti dengan kaki kanan sebanyak 30 inci dan hentak, sama seperti buka barisan tadi. Untuk yang berada di barisan tengah, mereka perlulah statik. Manakala yang berada di barisan belakang, mereka akan buat perbuatan yang sama macam yang berada di bahagian hadapan, tapi perbuatannya berlawanan. Macam contoh, barisan belakang saja, buka barisan gerak, mereka akan gerak ke belakang. Kalau barisan depan tadi, diorang akan bergerak ke depan. Tapi ukuran dia masih sama. Untuk video yang kedua pula, saya akan teruskan dengan ikhtiar hidup. Apakah itu ikhtiar hidup? Ikhtiar hidup merupakan keupayaan atau keadaan sesuatu itu untuk terus hidup. Dalam video ikhtiar hidup ini, saya akan tunjukkan jenis-jenis ikatan,
cara ikatan dan fungsi ikatan. Ikatan buku sila atau dikenali sebagai reef knot. Fungsi ikatan buku sila adalah untuk menyambung dua tali yang sama saiz, terutama tali yang kering. Tali ini juga digunakan untuk mengikat kain segitiga. Ikatan buku sila ini juga mudah serta cepat untuk dilucutkan. Ikatan pertama yang saya akan ajar adalah ikatan buku sila. Mula-mula kita perlu sediakan tali ni. Okay, ikatan buku sila memerlukan tali yang sama saiz. Okay, mula-mula sekali. Kanan atas kiri. Ni kiri, ni kanan. Kanan atas kiri. Masukkan macam ni. Dan yang kedua, kiri atas kanan. Kita pusingkan. Masukkan. Dan kita tarik macam ni. Dia akan bentuk jadi macam ni. Nampak? Cantik je. Macam ni lah. So, inilah buku sila. Seterusnya ialah simpul manuk atau clove hitch. Fungsi simpul manuk ialah digunakan untuk mengikat benda yang licin seperti kayu, hujung pancang kemah, botol dan sebagainya. Simpulan ini juga mudah untuk diikat maupun disimpulkan. Begitu juga jika kita ingin membukanya. Kita akan buat ikatan simpul manuk. Kita memerlukan satu kayu atau benda untuk kita ni lah ikat dekat tu kan, benda tersebut. Jadi saya ambil kayu ni sebagai prop. Perlukan satu tali. Okay, macam ni Ambil tali ni, belah kanan ni kita gelungkan dia ke arah kiri. Jadi pula macam ni. Okay, so buat lagi satu macam ni. Nampak? Jadi nampak tali ni macam ni kan. So belah kiri dekat atas, belah kanan dekat bawah. Macam ni. Okay, so tali ni kita masukkan dia dekat kayu. Kita tarik slow-slow. Jadi macam ni. Sekejap Nampak? Nampak tak? Nampak? Macam ni lah. Inilah apa? Simpul manuk. Seterusnya ialah simpul angka 8 atau lebih dikenali sebagai figure of 8. Ikatan simpulan angka 8 ini merupakan ikatan sementara di hujung tali agar tali tidak terburai jika hujung tali itu pecah. Selain itu, simpulan ini adalah untuk menahan tali supaya tidak tercabut dari blok takat. Malahan, simpulan ini juga lebih berguna kerana ianya mudah dibuka. Figure of 8. Kita perlukan satu tali. Okey, tali ni kita buat macam ni. Lepas tu kita buat nombor 8. Kita masukkan dia macam ni. Jadilah nombor 8. Nampak tak? Senang je. Tadi, lepas tu kita buat dia macam ni. 8 macam tu. Buat macam tu. Nampak? Bersilam-silam macam berbelit. Yang ni, yang lebihan ni kita masukkan dekat lubang yang kat bulan. Kita tarik dia. Nampak? Jadi nombor 8. Ikatan seterusnya ialah ikatan balak atau dipanggil sebagai timber hitch. Ikatan ini digunakan untuk menaikkan dan menurunkan barang-barang di tempat tinggi. Ikatan ini amat kukuh, mudah dibuat serta senang untuk dibuka. Ikatan ini juga sesuai pada kayu bulat.
Okey, kita akan buat ikatan balak. Ambil tali macam ni. Lepas tu kita belik dia. Masukkan. Dan masukkan lagi. Buatlah 3-4 kali. Allah Allah. Buat dalam 3-4 kali. Macam inilah ikatan balak.